Santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali dalam My Quran Time, baca faham amal dengan penuh ceria gembira. Kita pada hari ini kita ingin menyambung surah Maryam, surah yang ke-19 pada halaman 309. Dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Saya alhamdulillah. Hari ini kita nak meneruskan Ustaz ya. Kita kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa yang telah pun kita lihat semalam bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Kisah Nabi Musa sedikit disentuh ya pada surah Maryam, tapi panjang akan disentuh nanti dalam surah sebelah nanti. Bila kita sudah selesai surah yang ke-19 masuk kepada surah Taha, kisah Nabi Musa yang panjang penuh dengan adegan-adegan babak yang memang mendebarkan, tetapi kita berkenalan sebentar ya bersama dengan Nabi Musa pada halaman 309. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tuhan, moga-moga tolong tambahkan ilmu untuk saya, untuk tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Jom kita lihat apakah sinopsis bagi halaman 309. Daripada ayat yang ke-52 hingga 53, ringkas sahaja kita berkenalan sebentar dengan kisah Nabi Musa ya, dan kemudian kita akan tengok masih lagi dalam keluarga Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail ya. Kalau kita tengok Nabi Musa ni daripada jalur Nabi Ishaq, Yaqub, Nabi Ismail satu lagi anak kepada Nabi Ibrahim. Kita akan berkenalan apakah ciri kesamaan pada ayat 54 hingga 55. Kemudian kita akan melihat kepada nabi yang hadir lebih awal daripada Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Nabi Idris pada ayat 56 hingga 57. Kita akan lihat beberapa sifat para nabi dan mereka yang beriman, dan diteruskan pada ayat yang ke-59 iaitu berkaitan dengan sifat segolongan daripada manusia selepas para nabi, iaitu mereka ini tidak ya menghargai kepada apa yang dibawakan oleh nabi, tetapi Allah mengingatkan tentang betapa pentingnya bertaubat dan peluang untuk mendapatkan syurga pada ayat 59 hingga 63. Dan ayat 64, wahyu diturunkan berdasarkan perintah Allah, bukan mengikut perintah nabi ataupun perintah manusia. Jom sama-sama kita baca ayat 52 hingga 58 terlebih dahulu. Dan kita ada istimewa Ustaz ya. Ada sujud tilawah sebenarnya. Betul. Di sini hari ini kita akan baca apa Ustaz?
ketika sujud tilawah kalau kita tidak bersujud. Kita gantikan dengan tasbih ya. Jadi itu yang kita akan sama-sama buat pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Kita rasa cukup bertuah pada kali ini dapat meneruskan My Quran Time baca faham amal, deretan ataupun muatan-muatan kisah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam yang sudah pasti kita rindui dan kita sayangi mereka lebih daripada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan mereka dan ikuti perjuangan mereka insya-Allah. Ayat 52 hingga 58 surah Maryam. Nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sadaqallah. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 52 hingga 58 untuk kita sama-sama melihat sambungan daripada kisah ya Ustaz ya, daripada surah Maryam ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya, teruskan berkongsi di Facebook, di Twitter, di YouTube masing-masing untuk kita menyambung kepada kisah Nabi Musa ya. Semalam kita lihat pada ayat yang ke-51 itu wadhkur fil kitabi Musa, dan ingatlah pada di dalam Al-Quran ini tentang Nabi Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah rasul, nabi, dan Allah suruh kita ingat bukan sekadar ingat apa, tetapi ingat yang membawa kita kepada fitrah kita ya. Kalau kita lihat perkataan zikir itu tazkirah, ia bukanlah pelajaran tetapi ia mengingatkan kembali kepada fitrah yang sudah ada pada diri kita, dan Allah bawakan sekali lagi. Maka kisah Nabi Musa ini pendek saja pada ayat 52, wanadainahu ya, dan kami telah memanggilnya daripada sebelah kanan gunung Sinai, daripada janibit turil aiman, sebelah kanannya, dan kami dekatkan dia untuk berbicara. Wa qarrabnahu najiya ya, najiya ini adalah private counsel maksudnya, maksudnya munajat
memberi coaching, nasihat kepada Nabi Musa alaihi salam di Tur Sina. Ya, inilah lokasinya kalau kita tengok gambar, dan ini adalah satu kemuliaan diberikan pada Nabi Musa, ya, sebagaimana nabi-nabi lain juga diberikan peluang oleh Allah berinteraksi. Dan wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu haruna nabiyya, dan kami telah menganugerahkan sebahagian rahmat kami kepadanya, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Itu sebabnya Nabi Harun ini digelar sebagai hibatullah, Ustaz, ya, iaitu sebagai anugerah, satu hadiah daripada Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini adalah jalur daripada anak Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, dan juga keluar Nabi Musa, ya, membawa kepada Nabi Isa. Ini sebagai satu penjelasan kepada orang-orang yang menyatakan bahawa saya ni Yahudi, okey, Yahudi, tetapi sebenarnya Nabi Musa ini, Ishak, Yakub, Nabi Ibrahim, mereka ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, kalau orang Yahudi kata bahawa Nabi Isa ini adalah tidak sah, anak luar nikah dan sebagainya, sebenarnya ini juga adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim, ya, dan ia bukannya sebagai mana yang mereka tuduh, ya, orang Yahudi kepada orang Kristian. Baik, kemudian dibawakan kepada satu jalur lagi, masih lagi anak kepada Nabi Ibrahim. Siapa? Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail, pada ayat yang ke-54. Ingatlah, ya, Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail? Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah seorang yang menepati kepada satu janji, dan dia adalah rasul dan seorang nabi. Satu janji, Ustaz, ya, al-wa'd, satu janji. Apakah janjinya? Perbincangan ulama ialah janji dia ketika ditanya oleh ayahnya, apa pendapat kamu tentang mimpi dia kena sembelih tersebut. Allah. Jadi dia adalah sadiq, ya. Kalau kita tengok ayahnya digelar sebagai siddiqan nabiyya, ya. Siddiqan ini maksudnya sentiasa banyak benarkan. Allah cakap apakah, okey Allah. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail diangkat kerana peristiwa beliau sadiqal wa'd, ya. Lawan kepada sadiq ataupun siddiq, jujur, ini biasa bahasa Melayu jujur, dia kadang-kadang hilang dia punya maksudnya, Ustaz, ya. Dia siddiq ini bukan sekadar jujur, tapi yes, Allah engkau suruh apa saja saya buat. Itu tak jujur, tak ada bangkangan, ya. Seperti mana Nabi Ibrahim kena masuk api lah, kena buat itu, kena buat ini, okey, saya jujur denganmu ya Allah. Itu siddiq, ya. Baik, jadi Nabi Ismail ini sadiqal wa'd, ya, daripada ayah yang siddiq, anaknya sadiq. Nak ceritanya, Ustaz, ya, sebagaimana kita belajar dalam surah Al-Kahfi, kalau ayahnya soleh, insya-Allah Allah akan jaga anak-anak je di bawah, ya. Dan kalau ada yang kata tapi ayah saya tak soleh, kitalah yang mula soleh, ya. Tuan-tuan, kitalah yang baiki. Moga-moga kita dapat doakan keampunan untuk ibu ayah kita. Baik. Jadi apakah yang dibuat oleh Nabi Ismail, ya? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Ini tiga perkara yang penting kita beri perhatian. Yang pertama dia menyeru ahli keluarganya bis-salah. Walaupun Nabi Ismail ni dia nak berdakwah, tetapi rupa-rupanya dakwah pertama ialah ahlahu. Ini perbincangan ulama. Mengapa diletakkan ahlahu? Keluarga paling penting untuk didakwahkan. Kadang-kadang mungkin ada kita keluar, saatnya kita menyampaikan ceramah ke apa ke, tapi kita kena pastikan cek di rumah, ya. Kita doakan pada tuan-tuan, tolong doakan saya, keluarga, kan. Kita dapat semak di rumah anak solat ke tak solat, ya. Yang pertama. Yang keduanya zakat, ya, zakah. Dan ketiganya wa kana 'inda rabbih mardiya. Jadi solat ini adalah perjuangan ayah ketika berjalan, ya, bawa anak. Pastikan ketika travel nanti dah boleh rentas negeri, Ustaz, kan. Kalau katakan bercuti ke apa ke, tuan-tuan yang ingin bersama dengan Nabi Ismail yang digelar sadiqal wa'd sebentar tadi, untuk pastikan menunaikan solat, zakat, ya, dan juga wa kana 'inda rabbih mardiya, di sisi Tuhan dia diredai. Bercakap tentang zakat ini penting juga, Ustaz, ya. Tadi gambar bayar zakat, kan. Tapi di sini ada dua maksud, ya. Satu, zakat dalam Quran ni fa'ilun, satu lagi wa'atuz zakah.
Wa atuz zakah ini bagi orang kaya. Maksudnya kalau katakan zakat fitrah satu, tapi kalau ada gaji banyak apa sebagainya, bisnes banyak, kita bayar zakat. Itu satu. Tapi yang keduanya, bila tidak ada perkataan disebut kat sini wa atuz zakah, ini termasuk juga adalah lizakati fa'ilun seperti mana dalam surah Al-Mu'minun, iaitu kita melakukan pembersihan dalam diri kita, ya. Kita ajar pada anak kita jangan cakap kotor, jangan tengok benda yang kotor, ataupun kita jaga kebersihan diri, ataupun kita cuba untuk memastikan hati itu selalu dilakukan tazkiyah, ya. Ketika abah tak ada, masih lagi kena sembahyang. Ketika abah tak ada, masih lagi buat perkara yang zakah, yang bersih. Itu yang dimaksudkan zakah di dalam ayat ini, selain daripada menunaikan zakat fitrah ataupun zakat harta dalam kehidupan kita seharian. Itu Nabi Ismail. Jalur itulah membawa pada Nabi Muhammad, membawa kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan kepada nabi yang awal lagi selepas Nabi Adam, Nabi Idris, maksudnya. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia juga orang yang jujur. Sekali lagi, jujur ini adalah yes, saya akan buat apa Allah suruh. Allah bawakan jalur ini, ya, daripada Nabi Ibrahim bawa kepada Ishak, Yaqub, Musa, kemudian Nabi Ismail, kemudian bawa lagi atas kepada Nabi Idris menuju pada Nabi Adam. Ini clue Ustaz, ya. Clue bahawa apa? Ini semua orang baik-baik. Kan? Ini semua orang baik-baik. Kalau menuju orang baik-baik termasuk Adam, Adam tu dia tak ada ayah dan ibu. Kan? Kalau dalam surah Al-Imran tu cakap bahawa Adam ni tidak ada ayah dan ibu, mengapa tidak jadikan Adam itu sebagai Tuhan? Kan? Itu clue yang nak disampaikan. Dan di sini kalau Nabi Idris warafa'nahu makanan aliyya, beliau diletakkan pada makan, satu kedudukan yang tinggi. Ada dua maksud, sama ada kedudukan dari segi sosial ataupun kedudukan itu ada yang kata bahawa beliau itu diangkat ke langit, ya. Itu satu pendapat lain. Jadi semua susu galur ini untuk apa? Mari kita baca ayat yang ke-58 sekali lagi. Panjang ayat Sajdah tadi Ustaz, ya. Yeah. Tetapi ini adalah sebagai satu daripada penerangan bagaimana kita sepatutnya, ya, berperi ataupun berakhlak. Ayat 58 kita baca sekali lagi. Baik, kita baca sekali ayat 58. Mudah-mudahan kita semua dapat nikmat bagaimana para Nabi alaihimussalatu wassalam bersama perjuangan mereka. Betul. Dan juga dapat bersama mereka dalam syurga insya-Allah. Kita rindu untuk bertemu dengan mereka semua. Inilah orang kata apa, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 58. Ulaikal ladzina. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Surahul Azim, begitulah bacaan ayat ke-58. Allah membuat kesimpulan daripada pelbagai kisah, daripada Nabi Zakaria kepada Nabi Harun, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, kepada nabi-nabi yang disebutkan dalam muka surat 309 ini, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, ya, merekalah orang-orang yang diberikan nikmat. Ya, perkataan an'ama ini Ustaz ya, itulah yang kita baca dalam surah Fatihah kita. An'amta alaihim, ya, ada 4 golongan, ya, an'amta alaihim minan nabiyyin, siddiqin, syuhada dengan salihin. Maka di sini Allah kata inilah orang yang diberi nikmat di kalangan para nabi dan juga min zurriyati Adam, daripada zuriat Nabi Adam, seperti Nabi Idris tadi, daripada Adam keluar Idris. Kemudian wa mimman, daripada hamalna ma'anuh, daripada yang naik kapal bersama dengan Nabi Nuh, dan juga zuriat Nabi Ibrahim, Israel, wa mimman hadaina wajtabaina, dan juga mereka yang kami beri hidayah dan kami pilih. Idza tutla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan ayat ar-rahman, mereka itu bersungkur sujud dan juga menangis di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud di sebalik ayat yang panjang ini Ustaz ya? Sebenarnya Allah nak cerita ini orang baik-baik. Ini orang baik-baik daripada Nabi Adam, Idris sampailah kepada Ibrahim, ada 2 jalur, ya, Ishak, Yakub, Israel ini, dan juga kepada Nabi Ismail sampai pada Nabi Muhammad. Dan Allah cakap wa mimman hadaina wajtabaina, mereka yang diberi hidayah dan juga kami telah pilih. Jadi mereka ini adalah satu kumpulan dan mereka ini adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tanda hidayah itu? Apabila dia diingatkan ayatul rahman, ayat-ayat kebesaran daripada Allah yang Maha Penyayang. Allah tak guna kataan ayatullah tapi ayatul rahman. Pasal ini nak mengingatkan kepada orang Kristian bahawa sebenarnya kalau kita bercakap tentang love, ya, tentang cinta, sebenarnya Tuhan yang Maha Cinta, kalau kamu cinta sangat, bila nampak kebesaran Allah, kita akan merendah diri dan juga kita menangis, sebagaimana kalau kita tengok di dalam surah Al-Maidah Ustaz ya. Najasyi bila dengar sahaja, dia orang Kristian tetap Nasrani, bila dengar ayat Allah ini terus mengalir air matanya dan berdoa agar menjadi orang yang merendah diri, yang beriman, minasyahidin, di kalangan orang-orang yang bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sifatnya ialah mendapat hidayah, dan hidayah itu dicerangkan sebelum ayat 58 ini. Termasuklah kalau kisah Nabi ataupun kisah Nabi Ismail tadi, suruh ahli keluarga solat Ustaz ya. Paling kurang kita kena semak ahli keluarga kita solat ke tidak. Kalau ahli keluarga tidak solat, maksudnya hidayah itu kurang sikit Ustaz. Dan bila hidayah kurang, solat ini bukan sekadar dia rukuk sujud itu sahaja, tetapi ia tanda bahawa saya ni merendah diri, mengaku Tuhan itu hebat. Allah. Itu poin dia. Allah. Ini ya, pasal bila tidak mengaku Tuhan hebat, tidak mahu solat, maka itu adalah satu topik yang besar yang kita akan lihat sebentar lagi selepas rehat. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu wahaba, ya, mengurniakan, menganugerahkan, 25 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Nabi Harun digelar sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa poin untuk kita belajar? Bahawa sebenarnya Nabi Musa pun ada pembantu dalam hidup kita ini. Ketika kita berjuang untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kerja yang kita kena buat. Kita kalau dapat pembantu, pasangan kita, rakan kita, pasukan kita, maka kita jadilah orang yang akan sentiasa bersyukur dan sentiasa berjuang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Saya baca petikan tadi daripada ayat yang ke-52 hingga 53 dengan alunan nahawan. Saya cuba tiru guru kami semula, Dr. Ahmad Nuaina, seorang qari di Mesir. Mereka ni dia adalah doktor perubatan. Doktor perubatan, ada klinik tapi membaca Al-Quran masya-Allah bagaikan bintang lah. Kerana bacaannya di seluruh dunia dan itulah kita meniru satu benda yang baik, mudah-mudahan dapatlah manfaat. Juga kita tengok kita meniru perjuangan-perjuangan para nabi alaihi wassalatu wassalam insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, kita belajar sedikit tajwid di perhujung perbahasan mad iwad, di hujung perbahasan mad iwad, yang mana kita dah faham mad iwad ini adalah apabila berlaku tanwin, dan tanwin tidak akan berlaku melainkan di hujung perkataan saja. Mesti di hujung saja. Contoh baitun, dia tidak ada di tengah ataupun di awal perkataan kan. Rahmah, rahmatun, tidak ada. Rahmantun, tidak ada. Mesti tanwin di hujung perkataan. Maka nak jadi ma'iwak ni mestilah tanwin yang nasbi ataupun tanwin nasbi, tanwin yang dua baris di atas. Maka dia berlakulah ma'iwat ketika wakaf. Maka digantikan dengan alif lah. Aliman, bila nak wakaf jadi alima. Ahadan, bila nak wakaf jadi ahada. Okey. Selesai ma'iwat, dah belajar semalam dengan Ustaz Tan dan sebagainya. Maka hari ini sedikit peringatan tambahan. Adapun tanwin yang berlaku pada ta marbutah. Tengok slide kita. Tanwin yang berlaku pada ta marbutah. Tidak berlaku ma'iwat Tidak berlaku ma'iwat pada ta marbutah yang mansub, iaitu yang berbaris di atas lah, dua baris di atas tu. Ta marbutah yang bertanwin mansub ataupun berbaris dua di atas ditukarkan menjadi hak sakinah ketika wakaf. Ketika wakaf maka kita matikan dia ta marbutah itu yang bertanwin dua di atas, dimatikan dengan hak, disukunkan atau dimatikan hak itu ataupun disebut sebagai hak utanis. Tengok contoh. Dan dalam ayat yang kita baca nanti pun ada pada ayat yang ke-62. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyya. Kalau wakaf fiha bukrah ataupun dalam surah Al-Ghashiyah tasla naran hamiyatan, bila wakaf hamiyah diwakafkan dengan hak yang disukunkan ataupun dimatikan, maka tak berlakulah pada ma'iwat pada ta marbutah. Walaupun syaratnya cukup dah tanwin berbaris dua di atas, tetapi oleh kerana dia ta marbutah diwakafkan dengan hak yang dimatikan. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang masih lagi mad iwad Ustaz ya, bagaimana kalau di hujung surah ayat surah-surah di dalam surah Maryam ini penuh dengan mad iwad berbanding kecualilah beberapa ayat yang kita dah tengok ketika Allah nak memberi penekanan tentang Nabi Isa ya, yang itu guna mad arid li sukun Ustaz ya, panjang sedikit ya. Dan dia sebenarnya memang bacaan tajwid ini sebenarnya bila kita dengar dia ada perasaan dan tadabbur yang tersendiri Ustaz ya, sebenarnya bunyi itu sendiri ya, sehingga kan kita pun rasa pelik. Dalam surah Al-Kahfi terus je mad iwad kan, dalam surah Maryam ini ada bahagian khas sahaja yang mad arid li sukun, kemudian sambung lagi sebagaimana kita nak sambung selepas ini pada ayat yang ke-59 hingga 64. Bahagian ini kita kena beri perhatian betul-betul kerana ia adalah satu komentar peringatan daripada Allah, adakah saya ni nak terus menjejak kepada para nabi-nabi yang baik-baik sehingga ke syurga ataupun tidak. Kita teruskan ayat 59 hingga ayat 64. Silakan Ustaz. Baik, kita teruskan bacaan pada ayat 59 hingga 64. Tempat berhenti dia kalau kita tengok ghayya syai'a ma'tiya, semuanya kita kembalikan bahawa hebat betul lah, mukjizat betul lah. Ni bukan kalam manusia Allah dah cabar, tidak boleh buat dengan kata satu Quran, satu surah nak buat satu ayat yang cukup hebat khusus, tapi memang betul-betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita belajar insya-Allah sedikit ilmu yang Allah beri kepada kita, luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 59 hingga 64 bayati insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 59 hingga 64 sebagai satu peringatan daripada Allah selepas kita melihat kepada jujukan ataupun senarai ya para nabi ya, mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan kalau kita tengok bahawa Nabi Isa mengatakan pada ayat yang ke-31 bahawa beliau solat dan zakat, Ustaz ya, Nabi Isa. Kemudian Nabi Ismail lebih awal lagi kata bersolat dan berzakat. Jadi kita kena sambungkan dia punya puzzle, Ustaz ya. Pasal ada orang cakap bahawa Nabi Musa ni solat ke? Memanglah solat kan. Dia solat dan berzakat, cuma syariatnya berbezalah daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat dan zakat ini, solat dan zakat, bayar zakat dan juga membersihkan diri ini adalah ciri-ciri orang yang mengikut para nabi an'amta alaihim, Ustaz ya, yang Allah berikan nikmat. Jadi bila kita melihat secara menyeluruh surah Maryam ini, temanya berkaitan dengan keluarga, anak dengan mak, anak dengan ayah, anak dengan ibu ayah. Maka nak jaga anak kita ini, keluarga kita ini adalah dengan solat dan juga dengan zakat. Tetapi apa yang berlaku pada ayat 59, fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Ya. Pada mereka, maka mengganti mereka itu, datanglah selepas mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikut keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat. Ayat ini amat powerful, amat hebat Ustaz ya, untuk kita faham. Pasal bercerita tentang anak, cabaran zaman sekarang Ustaz ialah game. Yang ini kita doakan agar adik-adik ya, anak-anak baca ayat ini, ayah-ayah kalau pun nak main juga ya, tetapi bolehlah main kan, janganlah kita haramkan terus kan. Tetapi jangan sampai ia istilahnya apa, adha'us salah ya. Apa maksud adha'us salah? Kita tengok dahulu perkataan fa khalafa dengan khalfun. Khalafa maksudnya adalah mereka yang menggantikan, yang bergerak dan produktif seperti para nabi, zuriat-zuriat yang ada. Tapi bila khalafa itu, lam itu diletakkan sukun saja, dia jadi dalam bahasa Arab ni pengganti yang tak produktif. Dia beza dekat sukun saja. Pasal sukun pun maksudnya mati kan.
dia sukun tu berubah lalu dia terus statik. Kan sukun tu kita duduk sekejap kan. Itu sebabnya kalau Wakaf. kibara dengan kiber. Kibara ada ba tu ada tanda fathah, kita adalah seorang yang tua yang produktif. Tapi kalau kaf ba ada tanda sukun, kiber itu tandanya sombong. Allah. Orang yang ada sukun dekat situ, sama ada khalfun ni dekat lam tu ada tanda mati, ataupun dekat kiber ba itu ada tanda mati, apa yang jadi spiritual dan juga inteleknya jadi mati, ya. Sampai tahap begitu sekali Ustaz ni kalau nak perhatikan al-Quran ini. Jadi siapakah pengganti yang mati ataupun tidak mampu untuk membawa perubahan? Apabila yang pertama adalah adha'us solah, ya, mensia-siakan solat, tak merasakan bahawa solat ini adalah peluang untuk bertemu, bukan berjumpa dengan raja ataupun bertemu dengan orang kaya Ustaz ya. Ini bertemu dengan yang maha kaya Allah. Dan bila ada orang yang rasa bahawa tak perlu bertuhan ataupun biarlah beragama tanpa Tuhan, ya, dia solat tapi rasa macam alam kan, tak rasa bahawa ini tengah minta kepada orang, bukan orang, kepada pencipta orang, maka ini telah mensia-siakan peluang untuk maju ke depan. Dan yang keduanya, kalau kita tengok Nabi Isa, Nabi Ismail mengingatkan solat, satu lagi az-zakah, membersihkan diri dan membayar zakat. Pasangan kepada solat di dalam ayat 59 ini adalah apa? Bukan tinggalkan zakat, ya, tetapi sebenarnya wattaba'u syahawat, mengikut kepada hawa nafsu. Rupanya melakukan zakat Ustaz ya, dan juga melakukan pembersihan diri, mengelakkan daripada ahli keluarga kita mengikut kepada syahwat. Dan mengikut pada syahwat ini dia membawa kepada kepimpinan negara, negeri, ia membuat kerosakan yang amat besar. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan bertemu dengan ghayya. Ghayya ini maksudnya Ustaz kesesatan. Dia macam kita dah, Ustaz orang Terengganu kan, Ustaz dah tertinggal telefon kat Terengganu, Ustaz dah sampai KL baru teringat alamak terlupa telefon. Jadi nak patah balik tu jauh sangat. Betul. Itu namanya ghayya. Maksudnya dia dah jauh terbabas daripada kebenaran. Pasal apa? Satu, solat tidak dijaga, dan zakat, pembersihan diri, dan juga zakat, bayar zakat bagi yang dah berharta, itu dipandang enteng. Jadi ini adalah ghayya, satu perkara yang amat jauh. Dan jauh ni Ustaz ya, seperti mana yang berita baru ni, rakan saya yang saya maklumkan beberapa kali sebelum ini, sudah tidak ada di bumi ini ya, sudah pun mati, memilih jalan untuk euthanasia, ya. Bagi saya terkejutlah juga kan, pasal apa? Pasal sanggup dia, akhirnya kita dah tolong, dah cakap Tuhan baik, ada orang nak tolong dan sebagainya, dia kata biarlah, dia rasa sakit sangat dan dia benci semua orang. Itu antara perkataan akhirnya. Maka ghayya itu kita boleh fahamlah betapa orang yang asalnya Melayu, beragama Islam, duduk Malaysia, belajar pendidikan Islam dalam kelas dapat A, bila mencapai tahap ghayya ini, kerana apa? Kerana solat memang dia cuba tinggalkan, rupa-rupanya ia membawa kepada membunuh diri. Illa, kecuali yang sempat pada hidupnya, man taba wa amana wa amila salihah faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat tuan-tuan. Hari inilah masa untuk kita lihat balik keluarga kita. Saya ni ayah yang dah ajak tak anak saya solat? Kan, mak-mak yang ada, sudah tak kita, ya, walaupun ada ustaz-ustazah, tetapi kita tidak boleh outsource, tidak boleh harapkan mereka mengajar, tapi dalam rumah kita, selagi mereka ada di depan mata Ustaz ya. Pasal bila saya mengikut cerita kawan saya tu, mak ayah dia pelbagai perkara, ya, wallahu alam betul ke tidak, entah dia saja tuduh saja, tapi sebenarnya mak ayah kita semua kena pastikan kita bertaubat sebelum beriman. Itu penting Ustaz ya. Taubat sebelum beriman. Pasal ada orang dia beriman, saya percaya pada Allah, tetapi kalau tak rasa dalam diri ini ingin bertaubat, saya dah buat apa sebagai seorang ayah? Saya dah buat apa sebagai seorang ibu untuk pastikan anak ini selamat sampai ke syurga? Maka Allah ingatkan, kita kena bertaubat, kita kena beriman, dan kita kena beramal soleh, solat dan juga zakat tadi. Maka Allah janjikan syurga yang Allah tidak akan sia-siakan. Ya, usaha ibu-ibu kejutkan anak, ya, tuan-tuan masak elok-elok, pakaian elok-elok, itu untuk pastikan bahawa keluarga tuan-tuan mengutamakan solat dan juga zakat tadi. Allah kata Allah tidak akan zalim. Kan, mungkin dekat hari jadi, mungkin anak tak beli kek ke, kan, kek tak cukup besar ke, tapi sampai di sana apa yang berlaku?
ayat 61 kita nak baca sekali lagi untuk kita dengar tahu apa yang berlaku di sana nanti. Silakan Ustaz. Ayat 61 Safas. Masya-Allah. Saya bila sebut Safas sebut tentang sahabat kawan kawan hari itu, masya-Allah, kita minta husnul khatimah Ustaz. Pentingnya berhujung tu, kalau kita mula kan di tengah tu kita nak baik, semua baik, tapi kita mengharapkan husnul khatimah, pengakhiran di hujung itulah kita mati dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jagalah solat, kerana dia betul-betul adalah tiang kita. Kalau kita punya solat, kita kena sentiasa belajar dan sempurnakan solat kita, kerana mudah-mudahan dia mampu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ayat 61 ada pula apa yang berlaku di sana nanti. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil-ghaib. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil-ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sadaqallahu. Iaitu juga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya, sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti ditepati. Ini adalah ayat pujukan kepada kita tuan-tuan. Mungkin ada kekurangan sebagai ibu ayah untuk memastikan solat dan juga zakat itu, pembersihan diri ya, dan juga zakat itu ditunaikan dengan baik. Ini adalah masanya. Allah menyatakan bahawa di syurga nanti allati wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman kepada hamba-Nya, walaupun perkara itu tidak nampak Ustaz ya. Sepanjang Al-Quran ni banyak kali diulang perkara tersebut walaupun tak nampak. Kita mungkin tak nampak, saya tak nampak UK depan mata kan, tak pernah sampai pun Ustaz ya, tapi tahu bahawa ada UK. Contohnya kan. Jadi kalau katakan boleh rentas negeri, kalau boleh kita ke UK Ustaz kan. Walaupun tak nampak. Jadi bil ghaib ini kita tak nampak jannatul aden, tetapi kita didedahkan oleh Allah SWT pasal di sebalik wa'd, janji itu ada harapan. Itu penting Ustaz ya. Kita jumpa janji-janji Allah ini ada harapan. Orang yang tidak ada harapan, apa jadi Ustaz? Baik saya mati je. Kan? Dah sakit sangat, baik saya mati je. Saya dah susah sangat, baik saya mati je. Itu orang yang tidak ada harapan. Itu sebabnya bila anak kita, keluarga kita, masyarakat kita didedahkan ataupun dipasakkan dengan ayat begini, keimanan pada Tuhan, keimanan pada janji Tuhan akhirat, dia ada harapan Ustaz. Ya. Sakit saya ni pun habis 70-50 tahun, lepas tu nanti Allah bagi saya innahu kana wa'duhu ma'tiya. Ini adalah satu janji yang confirm. Kan. Kalau kawan saya tu pun dia menunggu-nunggu saya transferkan duit Ustaz ya, pasal ada sumbangan daripada orang ramai. Dia tunggu-tunggu pasal dia nak makan. Dia sedar tak ada duit, dia nak beli makanan. Dia kata sebelum dia mati dia nak beli makanan yang dia sukalah, makanan Melayu. Kan. Itu dia tunggu dari saya kan. Tetapi sebenarnya dalam ayat ini bukan daripada saya kan. Ini datang daripada siapa? Daripada Allah. Tetapi pasal dia tak ada Tuhan, bila tak ada Tuhan ni dia lain macam Ustaz kan. Itu sebabnya pada ayat seterusnya Allah ceritakan lagi apakah harapannya, la yasmauna fiha la'wan illa salama. Kat sana tak ada dah sia-sia, tidak ada tipu-tipu dah, tidak ada menyakitkan lagi hati, tetapi semuanya sejahtera. Itu janji Allah. Kat sini adalah masa Ustaz ya, kita dalam keluarga kadang-kadang kita sakit hati dengan suami, dengan isteri, dengan anak. Itu memang daerah ini. Tetapi bila dah sampai ke sana, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Menarik perbincangan ulama pasal bahagian ini. Bagi mereka rezeki pada waktu pagi dan petang Ustaz. Ini kata kat syurga. Perbincangan dia ada pagi dan petang ke kat sana? Kan? Tak ada pagi dan petang. Ada waktu tak, sebenarnya tak ada. Tapi rupa-rupanya ini adalah mesej kepada orang-orang Arab dan juga kepada kita juga.
bukratan wa ashiya, ini waktu kita makan-makan, Ustaz. Makan pagi, kita borak-borak, petang kita minum-minum, makan malam apa sebagainya. Ini adalah satu pengalaman yang indah. Allah bawakan ke syurga nanti. Pengalaman itu, pengalaman pagi dan petang. Dan apakah yang indah di dunia ini pagi dan petang adalah solat, Ustaz. Pagi dan petang kita solat, berzikir kan. Jadi Allah bawakan ke sana, tapi kat sana dah tak ada solat dah. Makan minum bersia-sia, melawat kepada Nabi Muhammad, lawat kepada Zulkarnain. Itulah kisahnya. Jadi sebenarnya bukan ada waktu itu, tapi pengalaman. Pagi petang orang lain semua makan minum, tapi kita kat sini dah asar lah. Kan. Pagi ni dah kena bangun. Orang lain tidur kan, dah berehat di atas katil, tapi kita bangun. Pasal ibu-ibu, ayah-ayah membina pengalaman itu. Di akhirat nanti Allah beri rezeki, tak payah lagi nak kejut-kejut anak. Pasal apa? Kerana sudah berada tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiya, kerana bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, segera mengerjakan amal kebaikan seperti Nabi Ismail. Yang kedua, kita sentiasa membina budaya keluarga yang segera mengerjakan kebaikan. 2, solat dan juga zakat. Dan yang ketiga, tingkatkan amal agar dapat bersama para nabi di syurga, walau syurga tidak kita lihat sekarang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk sentiasa kami mengikuti sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami salat yang khusyuk, ya Allah, salat yang sempurna, ya Allah, salat yang mampu mencegah kami daripada perbuatan keji dan mungkar maksiat, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pengakhiran yang baik, ya Allah, pengakhiran yang husnul khatimah, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami menjadi orang Islam, orang yang beriman, benar-benar tunduk patuh kepada setiap perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat, ya Allah. Janganlah murkai kami, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Kita menjadi keluarga yang mendirikan solat, membersihkan diri dan melakukan zakat. Inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga sumbangan tuan-tuan ini kita dapat sebarkan kesedaran ini, kerana daripada keluarga yang solat, membersihkan diri, bila keluar memimpin, mereka ini memimpin dengan takwa dan mereka sedar bahawa segalanya diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa lagi pada ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, insya-Allah kita akan menyambung lagi, ya. Pada ayat 64 sebentar tadi ada sesuatu yang kita ingin kongsikan lagi pada hari esok, insya-Allah. Al-Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah.